Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Saya Paul Ziying dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia yang mengambil kursus Psikologi Pendidikan dalam mod Eksekutif Pendidikan mod cuti sekolah ingin membentangkan kotas konsep yang bertajuk Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Hasrat kerajaan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualiti telah bermula setelah menyedari tentang kepentingan pendidikan yang bermutu terhadap generasi muda untuk memastikan bahawa generasi-generasi muda yang dilahirkan di bawah sistem pendidikan di negara kita mampu menyahut segala cabaran abad ke-21. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2006 telah mewujudkan satu agenda utama yang bertujuan untuk melahirkan insan minda kelas pertama, iaitu Pelan untuk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Usaha tersebut diteruskan dan diubahsuai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM 2013 hingga 2025 dengan memberi penekanan kepada kelahiran modal insan yang berkualiti tinggi. Azalia pada tahun 2003 pernah menyatakan bahawa seorang individu perlulah memiliki pelbagai kemahiran asas yang mencukupi dan menyeluruh. Ini bermakna setiap insan perlulah didedahkan dengan kemahiran abad ke-21 sejak berada pada bangku persekolahan. Justru, segala usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan perlulah disokong oleh guru yang menjadi penjurak utama untuk membentuk murid-murid yang menyeluruh. Oleh yang demikian, setiap guru pada zaman abad ke-21 ini perlulah sentiasa berusaha untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran pada setiap masa dengan mengaplikasikan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 atau dikenali sebagai PAK21 adalah satu jenis proses pembelajaran yang berasaskan murid. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia, PAK21 adalah bertujuan untuk membentuk model insan yang memiliki minda kelas pertama. Hal ini kerana bentuk pembelajaran yang diutamakan dalam PAK21 adalah untuk melatih kemampuan dan kemahiran setiap murid dari segi proses menghasilkan, mensintesis maupun keupayaan untuk menilai sesuatu maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Dengan ini, seseorang pelajar dilihat mampu untuk menguasai dan memahami isi-isi kandungan pembelajaran dengan lebih berkesan dan efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran abad ke-21 memerlukan guru yang mampu mengendalikan proses PTP dengan berkesan. Menurut Nozarina Amran dan Roslinda Rosli, mereka menyatakan bahawa pendidikan yang berusul abad ke-21 dapat melahirkan guru yang lebih efektif dari segi pengaplikasian pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa guru-guru abad ke-21 perlulah mempunyai ciri-ciri seperti yang dinyatakan di sini, iaitu menguasai kandungan kurikulum, mahir dan berketerampilan dalam pedagogi, mengesan perkembangan murid-murid dan menyokong mereka, memahami psikologi pembelajaran, memiliki kemahiran kaunseling serta menggunakan teknologi terkini. Untuk memastikan amalan PAK21 dalam sistem pendidikan di negara kita dapat diamalkan secara meluas, satu kerangka konsep yang menerangkan amalan PAK21 telah dibentuk dan diperkenalkan seperti yang ditunjukkan di sini. Melalui kerangka konsep tersebut, beberapa kriteria telah ditetapkan supaya diamalkan dan dicapai oleh guru dari segi kurikulum, pedagogi serta pentadsilan. Apabila guru-guru memiliki dan mempraktikkan segala ciri yang disenaraikan di sini, seseorang murid yang berkembang dari segi pengetahuan,
kompeten serta perawatan sudah tentunya dapat direalisasikan. Dalam usaha untuk mencapai visi PPPM 2013 hingga 2025, setiap guru yang digelar sebagai pentera pembangunan alat memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk memupuk dan membentuk kemahiran pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan murid. Menurut Azmi dan Nozatul Ishima, seseorang guru dilihat sebagai penggerak utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan pengetahuan secara bersepadu dan menerangkannya dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran. Pelbagai kaedah pembelajaran perlulah dilaksanakan oleh guru dengan cekap supaya dapat mencungkil potensi murid. Justru, seseorang guru yang kreatif sememangnya dapat menyahut cabaran ini dengan mengaplikasikan pelbagai bentuk teknik pengajaran serta dapat menjalankan proses komunikasi dua hala dengan murid terhadap sesuatu idea-idea yang dibincangkan dalam pembelajaran secara berkesan. Menurut Teachers Council of Thailand, terdapat beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap guru dalam pendidikan abad ke-21 pada masa kini. Dalam Southeast Asia Teachers Competency Framework seperti yang telah ditunjukkan, seseorang guru perlulah memenuhi 4 kompetensi yang berikut, iaitu yang pertama, menjadi seorang guru yang berdedikasi pada setiap hari. Yang kedua, mengetahui dan memahami kandungan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, membantu murid untuk belajar. Serta yang terakhir ialah melibatkan diri dalam masyarakat. Projek ini adalah Southeast Asia Teachers Competency Framework yang menerangkan kompetensi-kompetensi guru yang diperlukan yang mengandungi keempat-empat kompetensi yang telah diterangkan tadi. Dengan memiliki kompetensi-kompetensi yang diterangkan, seseorang guru akan lebih bersedia untuk menjadikan amalan PK21 sebagai rutin mereka dalam pengajaran seharian. Untuk pengetahuan semua, terdapat 4 komponen utama dalam PK21 yang dikenali sebagai 4C, iaitu komunikasi, kolaborasi, kreativiti, dan pemikiran kritis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian maklumat daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Ini adalah selaras dengan perkataan komunikasi yang berasal daripada perkataan Latin communitas yang membawa maksud berkongsi sesuatu. Setiap manusia perlu berkomunikasi untuk mengemukakan pendapat dan menyatakan perasaan antara satu sama lain. Ini bermaksud sesuatu komunikasi berlaku apabila terdapat sesuatu pihak yang memberikan sesuatu rangsangan kepada orang lain dan orang tersebut pula membalas dengan memberi respons yang sewajarnya. Dalam konteks pendidikan, Ubers dan Breckmans dalam kajiannya pernah membuktikan bahawa persekitaran pembelajaran bilik belajar yang melibatkan interpersonal dalam proses pengajaran dan hubungan positif guru dengan pelajar mampu mempengaruhi pencapaian kognitif dan efektif pelajar. Ini adalah selaras dengan kajian daripada Getzels dan Talent, iaitu interaksi guru dengan pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi pembangunan kognitif dan efektif pelajar. Apabila komunikasi dalam proses pembelajaran berlaku secara aktif, maka interaksi antara guru dan murid yang positif juga dapat berlaku. Dan Brock, Fisher dan Scott juga mendapati bahawa proses komunikasi yang berkesan mampu memberikan keseronokan belajar, menjadikan pelajar berusaha dalam pembelajaran dengan bersungguh-sungguh dan menjalinkan hubungan yang erat dengan guru. Untuk komponen yang kedua, iaitu komponen kolaborasi, Van Riken, Tonchi, Rais dan Kane mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu interaksi bersama dalam kumpulan mengenai sesuatu aktiviti yang diperlukan untuk melakukan tugasan bersama. Selain itu, pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah pengajaran yang melibatkan para pelajar
dari pelbagai tahap prestasi pembelajaran supaya bekerjasama antara satu sama lain dalam satu kumpulan kerja untuk mencapai matlamat yang sama. Slot dan Tinjala juga menjelaskan bahawa pembelajaran kolaboratif adalah satu proses pembentukan pengetahuan baru yang hasil daripada penerokaan dalam pencarian maklumat dan perkongsian suatu hasil bersama antara dua atau lebih pelajar. Dalam usaha tersebut, autonomi perlu diberikan kepada murid untuk berkolaborasi dalam kumpulan dan membuat perbincangan yang seiring dengan tajuk tugasan yang diberikan untuk mendapat jalan penyelesaian dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti pengurusan grafik, penulisan dan lain-lain lagi. Dengan ini, satu pembelajaran yang bermakna akan berlaku dengan lebih berkesan berikutan dengan perkongsian idea yang telah dilakukan dalam kalangan murid antara satu sama lain. Seterusnya, untuk komponen kreatif, kreativiti merujuk kepada sesuatu proses yang melibatkan penghasilan sesuatu yang baharu, mempunyai kegunaan tersendiri serta berkualiti. Menurut Ravis, kemahiran kreatif adalah merujuk kepada kebolehan untuk menjana sesuatu idea dalam usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang rumit dan kompleks. Dunn pula menyatakan bahawa kreativiti dilihat sebagai satu keupayaan untuk menjana idea baharu, melihat masalah dari sudut yang berbeza serta berani mengambil risiko dalam mencuba sesuatu yang tidak pernah dicuba sebelumnya. Justru, kreativiti sering dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada, kemahiran asas serta amalan pemikiran kritis untuk membina sesuatu idea yang baharu. Apabila komponen kreatif ini diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kreativiti merujuk kepada amalan guru yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membolehkan murid menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan. Ravis pernah menyatakan bahawa kemahiran kreatif adalah satu komponen yang penting untuk membantu pelajar-pelajar dalam menjana sesuatu idea yang bertujuan untuk mengatasi sesuatu masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, kemahiran dan mensintesis dan menganalisis amatlah penting dalam kalangan murid supaya dapat menjelaskan semula tentang sesuatu tajuk pembelajaran yang dipelajari. Untuk komponen yang terakhir, iaitu komponen pemikiran kritis, menurut Bloom, pemikiran kritis adalah melibatkan aktiviti mental secara analisis, sintesis dan penilaian. Menurut Novitasari pada tahun 2015, pemikiran kritis merujuk kepada pemikiran yang benar, reflektif dan membuat keputusan terhadap perkara yang harus dipercayai. Dalam konteks PK21 pula, pemikiran kritis merujuk kepada kemahiran berfikiran aras tinggi iaitu KBAT yang semakin dititik beratkan dalam dunia pendidikan pada masa kini. Menurut Badrul Hisham dan Muhammad Nasruddin, seseorang guru sewajarnya menerapkan elemen-elemen KBAT dalam usaha untuk memberi rangsangan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, pelibatan murid secara optimum dapat diwujudkan secara berterusan dan dapat membentuk minda kelas pertama dalam kalangan murid yang lebih berkesan. Dalam konteks ini, seperti yang dinyatakan oleh Lyon dan Penida, sekiranya seseorang guru itu ingin mengaplikasikan komponen pemikiran kritis dalam pengajaran dengan lebih berkesan, seseorang guru, terutamanya guru abad ke-21, haruslah pandai merangka dan membuat perancangan dari segi pembelajaran supaya lebih bersifat intelektual untuk membentuk satu iklim pembelajaran yang dapat memupuk hebat dalam kalangan murid. Kajian-kajian yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 telah dilakukan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dapatan-dapatan yang diperolehi dapat menjadi satu kesedaran kepada semua pihak
terutamanya guru-guru di sekolah dalam pelaksanaan amalan PAK21. Menurut Erling Ching, Hazura Abdul Rahim dan Zubaidah Selamat pada tahun 2020, kajian-kajian berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 banyak berfokus kepada guru-guru pelatih, guru sekolah, murid serta pensyarah di universiti. Satu kajian telah dilaksanakan oleh Umi Khartoum Mabit dan Ahmad Esa pada tahun 2014 yang bertujuan untuk meninjau kaedah pembelajaran secara kooperatif sebagai satu daripada pilihan pembelajaran abad ke-21 serta keberkesanannya terhadap pelajar sekolah rendah. Dalam kajian ini, pengkaji telah membuat penekanan bahawa seseorang guru yang berdedikasi perlulah menguasai segala kaedah mengenai PAK21. Pelbagai konsep yang mengenai PAK21 yang mengangkumi konsep pembelajaran kooperatif, model kooperatif serta keperluan pembelajaran kooperatif dalam PAK21 telah dibincangkan dalam kajian ini. Hasilnya, pengkaji dapat membuat kesimpulan bahawa penerapan amalan pembelajaran kooperatif adalah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan PAK21. Dengan ini, pelajar akan lebih bersedia dan dapat mencapai keseimbangan dalam perkembangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Raja Abdullah Raja Ismail dan Daud Ismail pada tahun 2018 telah melaksanakan kajian mengenai aplikasi konsep 4C pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih. Dalam kajian ini, pengkaji telah melaksanakan kajian kuantitatif dengan memilih 41 orang guru pelatih sebagai responden kajian untuk memberi respon kepada 20 indikator yang mengantungi keempat-empat elemen 4C tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa konsep 4C pada asasnya telah banyak diaplikasikan dalam kalangan guru pelatih tersebut apabila nilai min yang dicapai dalam keempat-empat elemen tersebut adalah pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian ini turut disokong oleh kajian yang dilaksanakan oleh Muhammad Sabri Sahir, Nurul Huda Osman dan Iyani Syiham Muhammad pada tahun 2020 yang mendapati bahawa amalan kendiri dalam kalangan guru pelajar dalam pengaplikasian konsep PAK21 dalam PTP adalah pada tahap yang tinggi bagi keempat-empat konstruk 4C. Masyira Yahaya, Rustiati Hanafia, Nur Sazila Zakaria, Rohana Osman, dan Khairul Anwar Marin pada tahun 2019 juga telah menjalankan satu kajian untuk mengkaji amalan PAK21 dalam kalangan guru di sekolah rendah. Pembelajaran kooperatif, Digital Tool Resources (DTR) serta kemahiran berfikir aras tinggi telah dijadikan aspek utama untuk mengukur amalan PAK21 yang diamalkan oleh guru-guru. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa guru-guru di sekolah rendah pada dasarnya telah berusaha untuk melaksanakan PAK21 sebagai amalan seharian dalam pengajaran. Namun, masih lagi terdapat sebahagian guru yang masih tidak faham dengan konsep pelaksanaan PAK21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Malahan, ketidakupayaan untuk menguasai kemahiran teknologi masa kini turut menjadi kekangan yang besar kepada sebahagian guru-guru untuk mengamalkan amalan PAK21. Selain itu, satu kajian untuk mengenal pasti amalan PAK21 dalam kalangan guru tingkatan 6 telah dilaksanakan oleh Ismail Said, Khalijah Ahmad, Rohani Seman, Rus Silawati Ahmad dan Muhammad Fauzi Fazil pada tahun 2020. Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini telah menjadikan PAK21 sebagai amalan pengajaran dan pembelajaran pada tahap yang tinggi. Sebagai tambahan, pengkaji turut melaksanakan hasil ujian T untuk mengenal pasti bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan PAK21 dalam pengajaran dengan aspek pengalaman mengajar dalam kalangan guru-guru tingkatan 6 yang terpilih sebagai responden. Oleh yang demikian,
Pengalaman mengajar tidak sewajarnya dijadikan isu dalam pelaksanaan amalan PAK21, terutamanya dalam kalangan guru novis. Dari segi keberkesanan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, Nurul Haidar, Zulkifli Osman dan Abdullah Yusuf pada tahun 2017 telah menjalankan satu kajian yang bermatlamat untuk mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Dalam kajian tersebut, penggunaan 3 Stray 1 Stray dalam pengajaran karangan bahasa Melayu sekolah menengah telah diterapkan. Melalui dapatan kajian tersebut, pengaji mendapati bahawa tahap pencapaian murid dalam penulisan bahasa Melayu telah menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding dengan sebelum pelaksanaan teknik PAK21 tersebut. Satu lagi kajian yang bertujuan untuk meninjau persepsi guru terhadap implikasi amalan PAK21 dalam pembangunan pelajar pula pernah dijalankan oleh Nur Lela Ahmad, Sho Sing Lui, Hariyati Abdul Wahid dan Rohaida Yusof pada tahun 2019. Bagi membolehkan proses pengumpulan data secara kuantitatif, soal selidik telah digunakan dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi daripada model Partnership for 21st Century Skills. Daripada hasil dapatan kajian tersebut, pengaji mendapati bahawa amalan PAK21 mampu meningkatkan motivasi dan memberi dorongan kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan dan dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga kajian-kajian yang berkaitan dengan cabaran semasa melaksanakan PAK21. Satu daripada kajian dalam aspek ini telah dilaksanakan oleh Noor Azlin Muhammad Rustin dan Siti Rahimah Ali pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengenal pasti amalan dan cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru. Daripada kajian tersebut, pengkaji telah mengetengahkan satu pernyataan bahawa terdapat beberapa faktor yang telah menjadi penentu kepada pelaksanaan dan amalan guru dalam PAK21. Antaranya ialah pengetahuan, resource, kemudahan dan lain-lain lagi. Hasilnya, pengaji mendapati bahawa walaupun kebanyakan guru adalah bersikap keterbukaan untuk mengamalkan PAK21, namun mereka telah menghadapi berbagai kekangan dan cabaran seperti masa yang terhad, kemudahan dalam bentuk ICT yang tidak mencukupi, serta kekurangan pengetahuan terhadap cara pelaksanaan PAK21. Secara tuntasnya, berdasarkan konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang telah diterangkan, kita dapat menyedari bahawa amalan PAK21 dalam sistem pendidikan adalah satu usaha yang penting untuk membolehkan sistem pendidikan di negara kita dapat melahirkan insan-insan yang dapat menyahut cabaran pada era globalisasi ini. Berdasarkan tinjauan kajian-kajian lepas mengenai isu ini yang telah dilakukan, dapat didapati bahawa PAK21 merupakan satu isu yang semakin dititik beratkan dan hangat dibincangkan sejak beberapa tahun ini. Diharapkan amalan PAK21 dapat menjadi satu kebiasaan terutamanya dalam kalangan guru di sekolah pada setiap peringkat untuk memastikan bahawa mutu pendidikan di negara kita mampu bersaing dan seiring dengan negara-negara baju di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.